Okay, nampak skrin saya? Hai, nampak saya. はい、じゃあ今日の授業を始めます。じゃあ今日は、コンピューターのソフトウェアについて説明したいと思います。じゃあ、これを見ると、今回の、サムリーですね。まずソフトウェアとは何ですか？そして、それぞれソフトウェアの役割、そしてソフトウェアの分類ですね。次には、そのオペレーティングシステムの役割、そして言語のプロセッシングラングエッジですね。について説明したいと思います。最後にはミドルウェイ。そして、教科書では、このソフトウェアについて、その説明はあまりないですね。ただ、この4つのページだけ。そして、ここにはそれぞれの、言語の例があります。これは C 言語、これは Perl 言語、Java 言語と Ruby 言語、Python、Visual Basic と PHP 言語があります。まあ、この全部の言語は同じ目的で作れます。その目的は Hello World の文字を、ディスプレイに表現するためのプログラムですね。そしてそれぞれの命令は違うんですね。C 言語の命令はこのような命令を書きます。そして Perl、Java、Ruby、Python、Visual Basic と PHP。Okay, so ini boleh rujuk ke kasut lah kalau ada yang tak clear. So semua ni tepi ni dia ada bagi maksud untuk setiap tangguk tu. じゃあ今日のトピックはコンピューター機能と仕組みの第2ですね。今日は、先週は、ハードウェアについて説明しました。今回はコンピューターのソフトウェアの実行について説明したいと思います。まずはソフトウェア。ソフトウェアの役割はハードウェアに動作の指示を出すためのもので、一つのハードウェアを異なる目的に利用することを可能にする。だからこのソフトウェアがハードウェアを動くためのものですね。そしてソフトウェアの分類は2つで分かります。まずは基本ソフトウェア。基本ソフトウェアは、2つあります。OS またはオペレーティングシステムと言語プロセッサーまたはプロセッシングラングエッジですね。もう一つは応用ソフトウェアがあります。そして応用ソフトウェアがアプリケーションですね。応用ソフトウェアはいろいろのソフトウェアがありますね。例えば、ユーザーのソフトウェアとユーティリティソフトウェアなど。Okay, so software kita ada dua, Kihong software. Kihong software basically kita punya operating system lah, OS. Kita ada Windows, Linux, Unix, Mac OS, iOS and Android. そして応用ソフトウェアに application software kita ada macam-macam lah. Microsoft Word, Excel, and then kita ada semua Office lah. And then semua software yang ini lah. Semua software ni lah. Ataupun apps yang ada dalam korang punya phone. And then macam Facebook, kita ada Facebook apps and Facebook web page. So Facebook tu dia ada dua language lah yang dia guna.
Satu, untuk web page dia kena guna PHP, Python, HTML. And then untuk apps dia kena guna Python or Java or Swift. Okay, sugih OS, no operating system needs to be taken semester tu memang. Ya, so no OS wa suga arimasu. MS-DOS, Windows, OS X, これは Mac OS, Unix, Linux, iOS、そして Android があります。この中には MS-DOS だけCUI のシステムを使います。他の OS は GUI。So, apa beza CUI と GUI? So, beza CUI and GUI. GUI は Graphical User Interface。CUI は Character User Interface。その違いは GUI はこのようなソフトウェアですね。全部、ここにはフォルダがあって、全部、画像で表現します。そして CUI は全部文字または数値だけ使います。So, beza GUI dengan CUI, ini graphical, ini dia guna semua apa yang kita nak buat semua kita kena type. Tak guna mouse pun. So, yang ini guna mouse. そして、世界の最初の GUI は0という OS ですね。So, first operating system yang guna GUI adalah dia develop oleh company nama Xerox。そしてある時には、スティーブ・ジョブとスティーブ・ウォズニアックですね。その2人は、そのXeroxの、プロトタイプのオペレーティングシステムを見て、同じ OS を作りたいと考えます。So, and then around tahun 1980-an, kita ada Steve Jobs and Steve Wozniak, dua orang tu. Dia melawat Xerox and then dia jumpa, dia tengok prototype OS daripada Xerox guna GUI. So, and then dia orang develop yang dipanggil Apple punya OS. そして、ある時にはビル・ゲイツはその Apple OS のプロトタイプを見て同じ OS を作りたいと考えました。だから、あれから Windows の OS を誕生します。So, daripada Apple OS, and then Steve Jobs tunjuk dia punya prototype dekat Bill Gates, and then Bill Gates ambil idea tu dia buat Windows. So, itu sejarah GUI punya sistem. So, dulu semua guna macam ni. Tak ada, semua just guna emoji je. So, no, OS を起動する前には、最初は BIOS があります。OK。パソコンをスイッチオンすると、まず BIOS を起動します。So, bila kita switch on komputer, first kali kita akan masuk ke BIOS. Okay, BIOS ni, okay, saya nak tunjuk tak boleh sebab kalau nak tunjuk saya kena off komputer lah. So, ada video dekat YouTube. Okay, kau lewat BIOS, no system. Okay, macam mana nak masuk BIOS? Okay. So, once you switch on komputer, you akan nampak screen ni. Ini kalau guna motherboard dia lah. So, ataupun ada keluar screen and then dia tulis kono you nak CG atau enggak arimas. So, dia ada tunjuk ini delete F9. So, dia cakap kalau nak masuk BIOS setup, tekan delete. And then kita akan masuk ke BIOS. So, ini BIOS. So, kono BIOS wa
それぞれのパソコンの装置を設定します。Okay, dalam BIOS ni, dalam BIOS adalah tempat kita nak set kan macam mana kita punya soci ataupun komponen dalam komputer kita nak function. Contoh kita ada RAM, hard disk, CPU semua dalam ni kita set kan. Contoh power management. So sini kita boleh set kan kita punya CPU tu nak guna sentiasa full power ataupun fleksibel. Kalau sentiasa full power maksudnya kalau you boleh dengar you punya kipas sokong tu kan kipas PC tu akan sentiasa kuat lah sebab you punya CPU akan overheat. So kalau buat power management. So step kat sini juga untuk you set kan, let's say tata buat pasokong nak kan buat atau iko hijau no hard disk SkyMask. So no nakano wa doko kano OS o aru kato koko ni wa kimemasu. Contoh you guna lebih daripada satu hard disk dalam pasokong. So dekat sini lah you nak kena set kan dekat mana you install Windows. So nak load dekat hard disk mana. Let's say you ada hard disk A, hard disk B. So you kena bagi tahu dalam ni bila switch on, open, nak baca hard disk mana. Okay. So ini yang lama punya interface lah. Biasa kalau you tengok komputer yang latest, so dia akan macam ni. So you ada sistem BIOS semua. Sini semua tempat you set kan. Ni punya. Macam even CPU ni pun. Let's say CPU. Ni dia punya frekuensi paling laju. And then you nak jadi laju. So boleh set kan dia suruh dia lagi laju. Kalau boleh overclock lah. Tapi nanti voltage ni akan naik lah. Lagi laju ni voltage ni akan naik. So semuanya kita akan set dalam BIOS. Ya, BIOS sekarang bootloader. So lepas BIOS akan cari bootloader. Kalau bootloader no yaku wari wa OS o main memory ni yomikomi. Okay. Function bootloader ni dia cari, macam kita dah bagi tahu tadi, kita punya Windows ada dekat hard disk A. So bootloader ni dia akan pergi ke hard disk A, dia ambil semua data yang data untuk run OS, dia masukkan dalam RAM, main memory. So let's say semua data dah masukkan dalam RAM. So OS kidoshima. So baru dia boleh baca OS. So OS ada dalam hard disk, bootloader ni akan ambil masukkan dalam RAM and then baru dia baca. So barulah you punya Windows tu akan start. So kalau you buat kalau korang punya RAM besar laju, so cepatlah you punya Windows tu start. Kalau RAM sikit lambat, so kena tunggu lama lah baru Windows tu akan run. So no OS no yaku wari wa so no ichi ko besu no software to hardware to no chukai. Okay, so maksud dia kita ada banyak hardware. So dia OS ni dia antara untuk semua hardware yang berlainan ni run dalam satu sistem yang sama. Tateba koko ni wa hardware ichi ga arimasu. Tateba koko ni wa mouse desu ne. So let's say sini kita punya hardware satu mouse. So shite koko ni wa keyboard no hardware desu ne. So sini kita ada keyboard. So no mouse to keyboard. Tateba application ni Setsuzuku surutame ni wa OS ga isu. Okay, untuk mouse dengan keyboard ni nak interact dengan application ataupun let's say sini PowerPoint. Nak mouse ni boleh klik dekat PowerPoint ni and then keyboard pun boleh klik. So kita perlukan OS. OS ni akan jadi perantara dia. And then let's say kita nak buat yang control click. So maksudnya mouse dengan
keyboard kena function sekali. So itu OS yang akan sambungkan dia. So step OS ni untuk sambungkan hardware dengan apps. Tapi yang untuk sambungkan hardware dengan OS, hardware to OS. So saya suruh tambah ni device driver agak isyo. So kita perlukan driver. Driver tu adalah instruction, list of instruction and address untuk kenal hardware ni. Baru dia boleh sambung dengan OS. Okay, so itu function OS. So, tadi BIOS is basic input output system lah. So, kat situ kita akan setkan kita punya input and output tu nak function macam mana. Okay, sugi no OS no yakuwari wa software jiko no kandi to seigyo. Tatoeba multitask no seigyo desu ne. Okay. Satu lagi dia function software ni dia untuk smooth and optimumkan function CPU. Tatoeba contoh multitask. So multitask to wa tatoeba kono aru hojo kyoku sochi desu ne. Kore wa hard disk. Hard disk no naka ni wa iro na task ga arimasu. So kita ada task banyak, task yang kita nak buat. Contoh saya nak buka PowerPoint and then saya nak buka Words. So state sono task wa kono program de shukyoku sochi no naka ni harimasu. Kore wa RAM desu ne. Okay, so saya ada task, let's say saya buka PowerPoint and Windows and Words. So PowerPoint dia masuk dalam RAM akan tarik dia punya task tu. PowerPoint masuk dalam RAM. And then dia tarik Words masuk dalam RAM. And then dia beratur lah yang mana saya buka dulu, yang mana nak jalan dulu. So no task so RAM no nakan wa kono yo na erabimasu. So dia akan beratur macam ni lah. And then dia akan buat satu-satu. So kono RAM kara CPU ni harimasu. So dia akan masuk satu-satu dalam CPU untuk seigyo matawa enzang no sagyo. Okay, apa maksud multitask ni? Kono multitask wa kono job A, job B, job C no jumbang. Dek kimemasu. So software ni function dia, contoh dia buat multitask, dia susun task ni supaya CPU ni sentiasa jalan. Contoh kita ada A, kita ada buat A wa CPU no naka ni saigo ga okonomimasu. So A ni jalan dalam CPU and then stop. Haru toki ni wa sono sagyo tomemasu. Nanti nara input ga isyo. Okay, contoh dia A ni jalan, dia tengah proses A tapi kena stop sebab A ni perlukan input daripada RAM ataupun hard disk. So dia akan tunggulah and then dekat sini sampai sini baru input tu sampai. Nak kono toki ni wa sono new roku ga harimasu. So baru dia start semula proses. So kalau maksudnya sini antara ni kono aida ni wa nani mo sagyo wa nai desu ne. So tengah-tengah ni tak ada proses. So maksudnya CPU ni idle lah. So kalau idle rugi lah. So apa fungsi software ni? So dia tengok dalam ni ada next punya task tengah beratur. So sebab yang A ni dia kena tunggu info. So dia masukkan job lain, suruh CPU buat. Let's say dia masukkan job C sebab dia tengok job C ni dia boleh settle sekejap je. So dia masukkan job C and then settle and then still A tak datang lagi. Kau cakap okay job B ada. So settlekan job B.
So let's say dia nak buat job B tak settle tapi A dah sampai. Input A dah sampai, okey dia cakap stop B, sambungkan A. Gerak konok yo nak ho gak aru karak. Konok CPU wak to zuto hatara ke masuk sebab adanya software punya function ni. So CPU ni dia akan sentiasa bekerja lah. So boleh dia punya performance pada tahap optimum. So tak adalah kita tiba-tiba CPU ni stop, nak tunggu input dengan data lainnya. Okay, yang ini maybe tak ada dalam korang punya ini tak ada dalam korang punya handout sebab tadi saya sumir kat kelas tadi dia susah nak faham multitask. Kau buat moji do saya sumir shimasu. Dak totoeba kau buat CPU. Okey buat RAM desu ne. Gerak task A wa kono memory no naka ni arimasu. Kau buat task B. Moshi multitasking wa nakatara mazu task A wa CPU no naka ni harimasu. そしてタス A はインプットアウトプットが一緒だからそのタス A はメモリに戻します。その間には何も CPU では何も起こらない。So dekat sini dia ada gap. So CPU tak berjalan kat sini sebab dia paskan data tu kepada RAM. And then bila dia dapat mata task A をスタートしてまだ戻ります。So dia nak lagi input patah balik. So sini ada idle punya state. So kita tak nak ni, kita nak CPU ni sentiasa jalan. Da kara multitask da tara kono yo na yarigata ga arimasu. So ada function yang macam ni lah. So let's say kalau yang macam ni dia tunggu A ni habis siap baru nak masuk B. Tapi multitask wa. So A buat itu CPU の中では A のタスクが入ります。そして A のタスクがインプットまたはデータが必要だから、RAM に戻します。そしてここには何も起こらないからタスク B はここに始めます。So タスク B masuk sini, dia start buat task B. そしてここにはもうタスク A が戻るからタスク B がmemori ni modoshimasu. So dia boleh slot in lah bila ada space di antara function task tu. So kalau kita buat macam ni, so task A dengan task B cepatlah siap. So tak payah tunggu task A ni siap habis baru nak start task B. So sebab tu pas sokong kita jadi laju. Korang sonok. Okay. So kalau yang macam ni, dia tunggu task A tu balik and then baru dia masuk. Tapi kalau yang macam ni, okay, let's say kono yo nak data agak rimas. Task agak rimas. Task A tu task B. Task B wa sono kono jikang ni kakarimas. Task A wa moto jikang agak kakarimas. So kita ada task B. So nak completekan task B ni tak lama pun dalam ini je. Tapi task A ni lagi lama untuk complete kan. So macam mana? Satu lagi cara multitasking, dia bahagikan sama rata. Let's say sini 10 nanosecond untuk complete. B wa 10 nanosecondの時間がかかります。そして A は、15 nanosecond が必要です。Okay, let's say yang ni perlu 10 nano, ni perlu 15 nanosecond. So dia akan bahagikan 5. So dia bahagikan 5 nano, dia pecah 2, ni pecah 3. And then dia akan buat selang-seli. Supaya dalam daripada masa yang let's say dalam masa 25 second ni, dua-dua boleh siap. So B boleh siap lagi awal, so tak lama lepas tu A siap. So dia jalan selang-seli. Sekarang ada software wa chigau kozo ga sukaimasu. So lain operating system, lain structure yang diguna.
Ada yang guna structure yang macam ni, tunggu idle baru masuk. Ada yang dia buat macam ni, dia pecahkan terus baru masuk. Shikashi, moshi, sonok CPU ga, ga, hitotsu ijo, aru. Nara, kono, yona, kono yona multitask ga, mo arimasu. So, let's say dia ada lebih daripada satu core. So, dia boleh bahagikan CPU 1 buat kerja ni, CPU 2 buat kerja ni. Contoh, macam CPU saya, dia ada 6 core. So, kalau tengok sini, so ini saya punya PowerPoint lah. Biasanya sebab dia yang paling banyak kerja. So, yang software lain dia letak dekat core yang lain ni. So, maksudnya semua boleh jalan serentak lah. Dan lebih smooth sebab dia dah bagikan pada core-core yang tertentu. So, lagi banyak core, lagi banyak software yang kita boleh buka serentak dan jalan dengan lagi smooth. Tapi let's say kita ada 4 je core. Let's say saya ada 4 je core tapi saya buka 6. So, dia akan ada core yang kena jalan 2 lah. So, nanti nampak graf dia lagi tinggi lah. Okay, so itu multitask. Okay, so state, itu sunok. Yaku wariwa. Okay, so ini lebih kurang sama lah. Ada software no yomikomi. So state software no jiko. Sonok kekawa gamen ni yoji shimasu. So, dia sama macam ni. Dia buat multitask. And then, task dia samalah. Dia load. And then dia jiko. And then, baru dia keluarkan dekat screen. So, benda ni dia buat ni untuk banyak software serentak. Macam ni, saya buka ini, saya buka ni. So, proses ni dia berjalan macam ni lah. So, let's say saya ada sini yang ini PowerPoint dekat core 1, ini dekat core 2. So, kalau saya ada satu core je, dia akan jalan macam ni. Serentak tapi macam ni lah. Okay, segi Gengo processor. Matawa processing language. So, nak Gengo processor wa ikusuga arimasu. So, dia ada berapa? Gengo. Okay, so yang ni, okay, sini dia senang nampak. Kono Gengo processor. Senshu wa Kikai Go to assembler Go ni suite explain shimashita. So, last week saya dah explain dua ni. Kikai Go wa Rei ichi sono yona Rei to ichi shika Skynet desu ne. Okay, untuk machine language ni dia hanya guna 0 dan 1. And then CPU dia hanya boleh baca Kikai Go. CPU wa Kikai Go shika yomenai. So, CPU dia akan baca 0101 dia tak boleh baca benda ya. Sugi assembler Gengo. So, assembly language. So, ini yang kita belajar yang 32-bit and then 16-bit apa semua dia. Yang kita ada add, REC, RNIC. Okay, itu assembler language. Okay, so assembler wa ichiban hikui level desu ne. So, okay, ni walaupun tempat dia ke atas ni. Okay, so ini makin atas, maksudnya makin susah untuk kita baca. Contoh machine language memang kita tak boleh baca sebab dia 0101 je kan. Hanya mesin je yang boleh baca. Ataupun orang yang buat mesin tu lah. So dia mesti tahu benda ni. Assembler language dekat hardware o sukuru hito dake memang. So untuk assembler language biasa orang yang buat hardware ataupun yang buat software untuk that hardware je yang tahu baca. Sebab dia guna dia bagi tahu dia kena tahu slot dekat setiap memori tu. Macam kita ada REC, RNIC, ASAM tu kan. So
kena tahulah REC ni asal kita ada 4 RAM. So REC tu ada dekat RAM mana? And then slot dia nombor berapa? So yang ni assembler language maksudnya tak sesuai lah untuk kita guna. Melainkan kita jadi hardware punya designer. So step compile matawak compile language to interpreter matawak interpreted language. So dua ni, so ini yang kita akan guna. Kono putasa. Okay, so kita akan guna dua ni. So beza sono compiler wa C, C++, C#, Java nado. Kobo to Fortran wa Tomokashino language. Kore wa amari sukai desu ne. Okay, Kobo dengan Fortran ni ini zaman dulu punya language. So biasanya dah tak guna. Cuma kalau Daigaku dekat Nihon, Daigaku korang yang dekat Nihon nanti ada mesin lama. So maybe dia still akan guna Fortran. So even OS pun, operating system pun, ada universiti yang nak jimat, dia tak guna Windows, tak guna OS, dia guna Unix atau Linux je. Sebab dua ni, kono futas wa murio desu ne. Kono wa okanega kakarimasu. So semua ni kena ada license. Dua ni je free. So ada Daigaku yang dia nak save duit, dia memang tak guna Windows, OS semua ni, dia guna dua ni je. So ikut nasihat, kalau universiti korang ada guna ni, korang kena biasakan lah. Untuk yang dah selalu guna Windows. Okay, so gini wak interpreter. Interpreter wak Visual Basic, JavaScript, Perl, Ruby, HTML, PHP, tok Python. Python wak hybrid language tu imas. So Python ni ada yang cakap, ada yang anggap Python ni adalah hybrid. Nazira Python wak compiler tok interpreter no sesisu gak motemas. So dia ada karakteristik untuk dua-dua, compiler dengan interpreter. So first sono mai ni wak sono compiler tok interpreter no chigai o mittemashou. Okay, first kita tengok beza compiler dengan interpreter. Untuk compiler wak CPU wak program o yomu tame ni wak sono program o 0, 1または機械語必ず機械語で作ります。So untuk CPU baca program yang kita buat ni atau kod yang kita buat ni, dia kena tukar dalam bentuk kikai go sebab CPU hanya faham kikai go. Okey. Jadi kita guna compiler tadeba compiler no gengo skate programming program o skurimasu kakemasu. そしてそのコードはコンパイラーで実行して、コンパイラーからリンカーにリンクがあります。そのコンパイラーとリンカーはこのソースコードを機械語に変換します。So fungsi compiler dengan linker ni dia convertkan source code yang kita tulis ni, contoh source code yang macam ni, kepada kikai go ini 0 so bila kita compile kan, dia automatic convert. Bila kita buka dia convert, dia akan jadi macam ni. So manusia dah tak boleh baca dah. Source code kita still boleh baca sebab kita tahu if tu apa, else tu apa, integer tu apa. And then bila dia convert pada kikai go, kita dah tak boleh baca. Hanya CPU je boleh baca. So step interpreter wa source code kara CPU がその語をそのコードを機械語に変換します。So untuk interpreter pula
dia direct je terus convert kepada Kikai Go. So, okay. And then tengok kat sini. Okay. Pula compiler Go, pula interpreter Go. Kau ni buat Shori A, B, C ga tek. So, stek. So, kono code wa source code wa compiler ni jiko shimasu. So, stek compiler de wa kono Kikai Go ni kono source code ga Kikai Go ni henkan shimasu. So, compiler akan tukar kepada Kikai Go. Tapi time dekat compiler ni bukan semua dia tukar dalam Kikai Go tapi tak complete. Naze nara kono sono code no naka ni wa library ga arimasu. Object ga arimasu ne. Rinka wa jitai no fukumu object file o ketsugo shite saigo teki na jikoka no file o sukurimasu. Okay. So maksudnya bila kita dah compile, then kita akan dapat Kikai Go tapi still tak complete. Sebab apa? Kita ada objek. Objek tu ada certain instruction yang dia kena ambil daripada library. Contoh, let's say dia tulis itu if. So instruction if tu dia punya source, dia punya Kikai Go dia ada disimpan dalam library. So dia akan ambil and then dia masukkan dalam ni. Dia gantikan if tu jadi Kikai Go 00 ichi something like that, and then baru complete Jiko file. Baru dia keluarkan file yang complete atau dalam bentuk ikulah kalau ada untuk Windows .exe lah. Okay. Bila korang compile dalam compiler, maybe tak ada error. Let's say, and then korang compile semua sekali termasuk linker. So maybe dia akan keluar linker error. So linker error tu maksudnya ada error bila dia nak linkkan dengan library. So kena check kita punya code yang berkaitan dengan linker. Okay. Interpreter Go wa koko ni wa onaji shori A, B, C ga atte sono shori A, B, C wa hitotsu de jiko shimasu. So untuk interpreter Go, so dia akan baca satu line. And then dia baca, and then dia convert. Baca, convert. So dia macam dalam real time. Tapi untuk ni, kita kena completekan dulu source code kita daripada mula sampai habis. Baru kita boleh compile tukarkan dia pada Kikai Go. Okay, so nak faham susah sikit. So kita tengok contoh. Okay, Kikai Go interpreter. Interpreter kita ada HTML kan. So ini saya akan guna contoh HTML. Compiler awak C++. Ini saya akan guna C++. Masuk compiler. No. Ini suite meter masuk. Okay. Ni VLC media player. So semua tahu kan. VLC media player wa. Kono VLC media player wa C gengo skate sukurimasu. So VLC ni let's say lah dia develop guna C++. Okay. So shite kono Kikai Go wa chigau CPU ga chigau Kikai Go sukaimasu. Okay, Kikai Go ni setiap CPU Kikai Go dia berlainan. Contoh you ada Intel i3, Intel i3 dengan Intel i5, Intel i7. And then ada AMD. And then ada ARM chip dekat Android dan iPhone. Setiap CPU tu dia punya Kikai Go dia berlainan. Let's say kalau you cakap let's say you punya function A equal B plus C. Let's say plus ni equal 00 ichi 00 ichi 00. Dalam Intel maybe dia guna 00 ichi 00 ichi 00. Tapi maybe dalam sistem lain dia guna lain pula. Let's say sini dia ichi 00 ichi. And then dalam iPhone guna lain pula, dalam Android guna lain.
So, bila dia buat tulis kod untuk buat VLC player ni, bila dia compile, dia kena beritahu dia nak compile untuk guna dekat mana. Contoh hebat kau ni buat Windows bang. Windows dek itu SkyMask. So dia nak guna dekat Windows. So dia kena compile dalam Windows punya compiler, and then dia akan dapat file installer dalam bentuk .exe. And then dia nak guna pula, dia nak buat untuk OS X, untuk Mac. So dia kena compile lagi satu dalam bentuk .dmg. And then untuk Linux. And then dia nak buat juga untuk Android. So dia kena compile dalam bentuk APK. And then nak buat juga dalam bentuk iOS, kena compile dalam bentuk iOS apa? Saya tak ingat. So dia kena compilekan 5 kali compile lah. Yang mana then bila kalau ada error dia kena check. Let's say Windows dia compile okey, boleh. And then dia nak compilekan file yang sama, kod yang sama dekat OS X. Let's say ada error, so dia kena check balik lah. So buang error and then baru compilekan dalam. So dia kena buat 5 kali kerja. So boleh untuk setiap operating system and then untuk setiap CPU. Biasa yang bezanya CPU lah. Operating system lah. Setiap operating system lain-lain dia punya key cagok dia. Okay. Ini compiler. Okay. Compiler sistem dia macam ni. So stack HTML wah. Okay. Untuk interpreter. Okay. Untuk interpreter kita tengok HTML. Okay. Untuk website ni. Kono website wah. Kono guna kod. Gak sabar nak ni. So untuk website ni sebenarnya bukanlah dia simpan dekat server website ni, dia akan simpan kod ni. And then bila kita mochi kono website aketai nara kono sabar gak kono kod desu ne, source code wareware no pasokon ni sourcing shimasu. So bila kita nak buka website ni, kita tulis website ni, so server akan hantar source code ni dekat website kita. So automatic kita punya pasokong dia baca satu-satu and then dia translate jadi website ni. Okay, so maksudnya dia just tulis kod ni, masukkan dalam website and then dia hantar kod ni ke bila kita komputer kita baca, tukar jadi macam ni. Contoh, saya cari benda apa yang boleh, kod mana yang boleh tukar. Okay, tato hebat. Try kita cari support. Okay, kono support desu ne. Kono support wa kono support no button no koto. Moshi kono kono imi wa support button o oshite koko no site ni detekimasu. So bila kita kod ni, maksudnya bila kita tekan support button ni, kita akan pergi ke website ni, link ni. Okay. Contoh, ni saya tak boleh tukar lah. Ini saya tekan. Mana pula untuk okay. Okay, contoh saya tukar link ni. Saya tukar link Facebook. And then saya save. So automatic bila you tekan sini, akan pergi ke link Facebook. So maksudnya you boleh edit dia secara live. Kalau you delete ni, so nanti button ni hilang. Bukanlah button ni link dia hilang lah. Kalau you delete yang ini, you kena cari dia punya button punya kod. Kalau you delete, button ni akan hilang. So maksudnya dia real time you boleh update. Tapi kalau macam ini interpreter, so dia dah macam real time, dia baca satu-satu you punya kod, dia translate terus. Tapi untuk ni interpreter ni, contoh dia punya installer ni, yang ni,
So kalau you download, you dapat vlc.exe. So vlc.exe tu, kalau you buka, you tak akan dapat kod yang macam HTML ni. Macam ni. Okay, dia takkan dapat dah kod macam ni, tak nampak dah. Sebab compiler tadi, kau nak compiler awak. Kau nak compiler dah sini. So, kau nak compiler awak. Tembok kau nak kodok Kikaigok ni Henkashimasu. So, dia dah convert kan semua kod-kod yang kita tulis ni, yang macam ni, dia dah convert pada 0ichi dah. So, you takkan dapat balik file tu. So, sebab tu untuk installer, untuk software, dia akan guna Shigengok ataupun compile language. Sebab dia nak protect dia punya software. Kalau tak, nanti orang copy lah, orang buka kod ni, copy and then tukar-tukar sikit jadi software sendiri. So, kalau dia buat, dia guna compiler, dia compile, kita buka, nak tengok dia punya source code, yang keluar adalah 001, benda-benda macam tu je lah. Macam web page ni, kita tak kisah pun orang copy kan. Orang nak copy, kalau you all nak buat web page, based on web page ni, just copy kod dia ni, paste dekat you punya source code, and then ubah-ubah yang mana yang you nak ubah lah. Tapi you kena faham lah setiap line ni apa maksud dia. So kalau diubah ni, yang mana berubah. So itu beza interpreter dengan compiler. And then interpreter awak, okay, interpreter dia lambat. Contoh, saya buka yang ini, Consulting Service Partner. So dia kena load, dia load satu. Dia baca satu ni. Sebab dia belum convert kepada Kikaigok. So CPU kita kena convert satu-satu line ni kepada 0101. Sebab tu you ada load punya timing. Tapi bila you nak install something, dia akan klik, dia terus install. Sebab semua dah dalam bentuk Kikaigok. Sebab tu dia laju. So kenapa kau nak Python buat Futatsu Tomo SkyMask ni? So kenapa Python ni dia buat dua-dua? Dia combinekan dua-dua. Sebab Python dia nak buat software yang boleh digunakan pada semua platform and at the same time laju. Contoh macam website tadi HTML, dia buat satu kod je. Mana tadi? Kod dia ni je. You buka dekat PC, buka kat phone, you buka kat mana-mana pun, kod tetap sama. Dia akan hantar kod yang sama and then you translate. Itu komputer kita yang translate, laptop kita yang translate. So tak perlu dia fikir untuk Mac nak buat macam mana, untuk Windows nak buat macam mana, Android buat macam mana. Dia tak perlu fikir. Dia just buat ini and then semua orang guna benda yang sama. So sebab tu Python combine kan. Yang mana part yang boleh compile, dia akan compile. Dia akan tukarkan kepada Kikaigok. So yang mana tak perlu compile sebab nak mesh, supaya semua platform boleh guna. So dia biarkan dalam bentuk source code. So bila nak guna, baru dia akan translate kepada Kikaigok. Sebab tu ramai yang guna Python sekarang kan. Sebab Python ni dia combine dua sekali. So tak perlu kita buat kod untuk banyak-banyak platform. Cukup satu, kita buat satu and then platform lain pun boleh guna. Okay, sedikit programming Gengo. Nok shuru to yoto. So ini contoh programming Go yang kita ada. Okay, so ini Hanyo programming Gengo. So programming Gengo, so kita ada dua. Yang basically yang raw dia ada 1, 2. Okay, kalau buat Suijun Gengo. So ini level low level Kikaigok atau assembler. So check ko Suijun.
Kosujun Genggok. Kosujun Genggok high level language. So, low level susah untuk kita baca tapi laju. Kosujun Genggok senang untuk kita baca, senang untuk kita buat tapi dia agak slow lah sebab dia kena convert. Biasa, yang macam ni biasa dia bukan convert terus pada Kikaigok lah, tak. Dia akan convert dulu pada assembly language and then baru convert pada Kikaigok. So dia bukan direct terus, tapi output dia akan Kikaigok lah. Sama juga macam ni. So assembly language ni basically dia paling dekat dengan Kikaigok. Okay, high level Futasudok suruh juga 5. So kita ada dua pula yang high level, dua jenis. Teisuzuki, Gata Genggok, Matawak Hitezuki, Gata Genggok. Okay, Teisuzuki Gata Genggok ni korewa procedural language. Yang ini non-procedural language. Okay, Teisuzuki Gata Genggok wa C. Matawak basic Kobo Futan PLI. So, Yoku Suka no wa C ですね。この basic Kobo Futan wa mo fungasi no program. So, ini basically jarang digunakan. So, yang selalu guna C. Okay, untuk procedural language ni, dia maksudnya dia arahan dia kena lagi complete. So, let's say kita nak buat something, let's say A sama dengan 1 tambah 2. A equal ichi plus ni. So, kita nak buat, apa yang kita nak buat? A equal ichi plus ni. So, kita kena bagi tahu juga macam mana kita nak buat. Do yatte sono keisang ga akonau kato kakemas. So, kita kena bagi tahu dia macam mana kita nak buat A equal 1 plus 2 tu. So, maksudnya kita kena bagi tahu dia add and then 1 tu kita cakap pergi dekat section mana, ambil nombor 1, and then pergi pula dekat section mana, ambil nombor 2, masukkan dalam A. So, kita kena bagi tahu satu-satu. So, kod dia akan jadi panjang lah. Hitezuki Gata Genggok wa. Kita hanya perlu tahu apa yang kita nak buat. Contoh kita nak buat A equal ichi plus ni. So, itu je kita perlu tahu. So, kita tak perlu bagi tahu, tak perlu fikir pun daripada mana kita dapat ichi ni tu. So, kita tak perlu tahu dekat slot mana dia ada, dekat RAM mana dia ada. So, itu semua Pak Sokong yang fikir. So, state Hitezuki Gata Genggok wa Java, JavaScript, C++, Visual Basic があります。これは Object Shiko Genggok tu います。So, ini Object Oriented Language. So, Object Oriented Language ni basically kalau you tengok dekat Kokasho ni dia beritahu. Basically, kita combinekan satu instruction jadikan satu function. So, itu nanti detail akan belajar lah bila belajar programming. そして、特殊問題向き言語、GPSS、SAS、Snowball、MATLAB など、機械の学生は、研究をやるときには MATLAB のプログラムをよく使います。So, untuk student kikai mechanical, biasa kalau buat research dia akan guna MATLAB. So, function dia untuk calculate formula dalam atau formula dalam mechanical, formula untuk mechanical punya subjek lah. And then untuk EE biasa akan guna Mathematica. So ini dia fokus pada certain language ni adalah fokus untuk certain certain problem je lah, certain function. So state endo user Genggok Excel access nado. Okay. Excel no nak mo program Genggok mo arimas ne. Okay, dalam Excel pun dia ada programming language kita panggil makro. So kalau you pergi level yang tinggi, you boleh buat program dalam bukan complicated program lah. Biasanya analysis punya program dalam Excel guna makro. Korewa sore no programming no shuruto yoto. So ini jenis programming language and then dia punya
penggunaan, usage, and then info dia lah. So kalau lewat Tokucho tu, ini dia punya merit. Okay. Johou Shori Ichi lewat C++ to HTML. Okay, mana Bimas? So dalam Johou Shori kita akan belajar dua lah, C++ dengan HTML. Nazenara C++ wa compiler no gengo. そして HTML はインタープレーターの言語。C++ が多くの言語の基礎です。処理スピードが速いと、多分、初心者には難しいかもしれない。Okay, untuk C++, dia ada antara language paling basic selepas assembly language. And then, kebanyakan language yang lain ni, the higher level language akan guna C++ punya basic. So, dakara, mochi C++. Oh, mana bimasu dakara, so, hoka no gengo mo wakari yasui desu ne. So, let's say you dah belajar C++, dah faham C++, you boleh tukar kepada language lain lagi senang lah. Boleh belajar sendiri je. Sebab basic dia sama. C++. So, Shori speed ga hayai. Nazenara, kore wa, assembly language no label no chikai desu ne. Chikai label desu. So, dia paling dekat, label yang paling dekat dengan assembly language. Okay, kono C++ wa, Yomikomi, Kaden, Seihim, Roboto, Simulation, Nado, Kate yo, Game. That's kaimasu. So, C Gengo ni biasa digunakan dalam embedded system. Contoh, sistem dalam kita punya TV, PTI, semua tu akan guna C Gengo. The program guna C Gengo. And then, digunakan untuk simulation. So, kalau you buat Kenkyu, macam saya dulu buat Kenkyu, simulation pun guna C Gengo. And then, game development pun banyak guna C Gengo. Nazenara, mochi sono game wo, aru game wo, skute, sono PlayStation no tame no game wa, PlayStation no format de jikko shimasu. So, Xbox de skau to Xbox no file de jikko shimasu. Okay, so biasa game ni dia akan buat dalam C Gengo sebab bila dia nak compile, dia akan compile untuk PlayStation punya version, dia akan compile dalam format PlayStation. Untuk Xbox, dia akan compile dalam format Xbox. And PC akan compile dalam format PC. Okay. So, Python wa, so kunai kodo de kangesu ni kijutsu. So, untuk Python ni, command dia simple. And contoh macam ni. C Gengo dewa kono yona kodo desu ne. Kakimasu. So, untuk dalam C, let's say kita buat code factorial ni dalam macam ni. So, dalam Python pun kita boleh buat Python no katachi dewa kono yona katachi tu arimasu. So, kalau kita nak compare kan, Python ni lebih simple and straightforward. So, tak ada banyak guna simbol-simbol pagar ni. So, yang simbol pagar ni yang paling orang tak suka lah. Sebab biasa kita akan, bila kita compile, ada error. And then, bila cari rupanya tertinggal satu. Benda ni. So, macam Python tak ada benda tu. So, senang lah. So, sansei. So, hoshusei ga takai. So, lagi laju, lagi produktif. So, C. Mata C++ to nakagai. So, dia lebih mirip pada C++. So, daripada sini you nak tukar daripada C++ nak tukar pada Python, senang je untuk you faham. So, Python dewa big data kaiseki shizen gengo kaiseki AI nado de yoku shōshimasu. So, Facebook no kaihatsu ni mo saiyo. Okay, untuk Python ni kalau you tengok
job offer dalam Silicon Valley punya company, ramai nak yang ada Python. Sebab dia banyak gunakan dalam AI apa semua, and then dia paling senang, antara yang paling senang untuk kita faham and kita guna. So ramai yang yang ini sekarang ni paling banyak yang paling cepat berkembang lah. And then paling senang once you dah boleh si Gangok, biasanya si Python ni tak ada masalah. So state Ruby wa ni Honsei ni Honggara hasil shimasu. Kai hasil shimasu. So Ruby ni biasanya untuk sistem office macam tu je lah. Java wa object shiko. So ni object oriented programming. So apa maksud object oriented ni? Java ni dia ada banyak library. So maksudnya let's say you nak function tu, nak satu function yang boleh gerak secara wave, bentuk sine wave. So function tu dah ada dalam Java. You just guna type sine and then nak buat apa dengan function tu. So dia punya library sangat besar, so senang untuk guna. So dia banyak guna dalam Ogatano Gyomu system. Kerak komik K. So state smartphone nimo shio. So dia banyak, okay, kalau you tengok dalam Android lah. Android banyak dia punya apps, game dia develop menggunakan Java. Sebab tu lah, sebab library dia besar. So untuk kalau you nak develop game, let's say you nak buat something tu bergerak daripada kiri ke kanan ke daripada atas ke bawah, semua function tu dah ada, just kita dah tak payah tulis kod panjang-panjang, just gunakan dia punya library. So state PHP wa web service access ni. So ini untuk web page. Dan biasa kita akan guna sekali dengan HTML untuk JavaScript. So state JavaScript. Nah, JavaScript wa object shiko. So sama juga dengan Java, so dia dah banyak library. So state kang hasuk kang kyo fuyo. So untuk JavaScript ni, kalau nak belajar programming, let's say you tak ada compiler apa semua, JavaScript ni paling senang untuk you practice programming. Sebab tak perlu compiler ke apa, just perlukan you punya notepad punya program. So just type code you dalam notepad tu, you boleh save as JavaScript, then boleh run. Okay, so detail you boleh baca dia punya penggunaan apa semua. Korewa sore-sore no program Gangok no Ray desu ne. So ini C untuk kira factorial, Python. Korewa JavaScript desu ne. JavaScript korewa hello world no Java program. Korewa PHP, korewa Ruby. Korewa mo amari sukanai program desu ne. So untuk LISP ni dah jarang guna. And then Fortran pun dah jarang guna. C program, so C still ada guna. Kalau buat cobot, so ini memang tak pernah buat. So kita nak buat hello world je. Tapi dia punya instruction panjang. So kena bagi tahu satu-satu dari mana nak load, so dekat mana kita nak letak, so semua kita kena bagi tahu. Ni cobot. Kalau dia buat cobot no array. Dan segi application matawak Oyo software. Oyo software browser tu kat. So kita ada Chrome, Safari, Internet Explorer semua tu. So kita bunso aku say software. Tatoeba Words tu kat. Hyoke sang software Excel tu kat desu ne. Presentation software wa PowerPoint tu kat. Database software. So database ni macam ni punya cloud apa semua tu Gazo Enshu software. So ini macam Photoshop untuk edit gambar. Doga Enshu software korewa untuk edit video.
software untuk edit video. So state utility software arimasu. Okay, utility software. Okay, untuk utility soft, kalau you tengok kalau macam ni dekat Mac ni, kita ada utilities. So kalau tengok utilities ni apa function dia? Utilities software hardware to performance not time not software. Okay, kalau kita tengok sini, dia punya software ni mesti berkaitan dengan performance dengan hardware. Contoh Bluetooth, hard disk, AirPod ni, Wi-Fi, semua berkaitan dengan hardware kita dengan kita punya pasokong punya performance. So itu utility software. Yang lain usage punya software, yang macam kita buat untuk kita buat kerja apa semua. So state service program. Service program mak iro sekali. Service program ga background dia ataraku software. So software service program ni dia program yang run dekat kita punya pasokong punya background. So contoh ni, kalau korang pergi kat Windows, pergi kat service ataupun task manager, korang akan nampak gambar gear ni. Ini semua adalah program yang run dekat belakang. Tapi kita tak boleh access. Contoh power management. So power management sentiasa berjalan dekat belakang background sistem lah. So kita tak nampak sebab dia sentiasa kena monitor power berapa. Dah over ke ataupun tak ada spike ke, dia kena monitor. And then portable device, and then USB, semua tu dia akan run dekat belakang. Kita tak nampak, tapi macam USB bila kita connect USB thumb drive, so baru kita nampak dia ada pop up kan cakap ada USB drive connect. Padahal benda tu memang sentiasa run dekat belakang, dia just standby je. Lewat service program. Saya got ni middleware. Ya, kau rewat middle tu hardware. Tu oyo software. Tu AIDA ni kihong software ke ni mas. Kau rewat OS ni operating system. So kita ada hardware dengan apps. Let's say ini saya guna PowerPoint untuk saya communicate mouse saya dengan PowerPoint. Kita perlu ada operating system, kihong software. Yang macam saya guna Mac. Sekali kono oyo software install suruh tamin ni middleware ke isyo. So untuk saya install PowerPoint ni kena ada middleware. Contoh saya dah ada dia punya installer, saya klik and then dia akan access dia punya database. Ini database dia. So installer tu yang kita panggil middleware. So dia akan tolong kita communicate dengan database untuk ambil installer punya file and then install. Matawak API. API ni let's say you nak buat Android apps. So kita ada Android API. So untuk buat software tu untuk Android kita kena guna software yang kita panggil API. So itu pun adalah middleware. Software yang digunakan untuk buat software. So state GUI. GUI icon semua tu lah. Nihongo henkan kino mo middleware no itu. So function yang kita guna untuk tukar daripada romanji ke hiragana apa semua tu, itu pun middleware. So state graphic shori nado. Okay, so middleware ni dia connectkan kihong software dengan oyo software. Ya, koko ma de wa naga shisumo ga arimasu ka? Okay, sampai sini ada soalan? Okay, saya bagi poin yang penting untuk topik ni. Kena tahu apa itu software. And then software no shurui.
So kena tahu kita ada Kihong software, Oyo software. Kihong software wak operating system tu genggok processor. So kena tahu jenis-jenis software yang ada macam ni. So state sono operating system no yakuwari. So apa function operating system? Kita ada dua je. Untuk connectkan hardware and then untuk smooth and optimiskan function dalam CPU. Ini multitask apa semua ni. And then koko ni wak genggok processor. No curut. So kena tahu jenis programming processing language. So kita ada assembler, compiler atau interpreter. So kena tahu compiler atau interpreter no cigai. So kena tahu beza compiler dengan interpreter. And then so state linka no kino toka sorry kanazu bote kudasai. And then ini kaku genggok tono to kucho to yoto. So to kucho untuk setiap genggok tu and then biasa digunakan untuk apa? So yang ini contoh ni just untuk info ya. So tak perlu go through nak tahu semua language tu macam mana. So state Oyo software macam application wak iaitu mak full dari mana usage common usage punya software dengan utility software. Utility software wak sono hardware to performance no tame no softwareですね. And then service language ni ini service program. So service program ni yang program yang run dekat background And then middleware. Okay, ada soalan? Yang middleware tu dia yang function tu penting tak? Middleware ni function dia penting. So, sebab sekarang ni kebanyakannya let's say kalau kita nak install something, biasanya installer akan connectkan kita ke database. So itu middleware. So middleware basically you just ingat benda ni lah, dia berkaitan dengan database, installer and then untuk develop apps and then yang apa benda yang macam kita tak nampak function dia, kita tak berapa nampak lah. Contoh macam kita tukarkan dia, ini romanji ke hiragana. So ini dikira middleware lah. Sebab kita tukarkan ni untuk kita tulis dekat tempat lain. Untuk nak tulis kat sini, dan saya tukar sini lah. Nak tulis apa ni, nyonggok. Saya rasa basically once you tahu apa itu software, yang Oyo software ni, macam apa ni, Windows macam Word, PowerPoint semua tu, yang mana yang apa ni, di antara yang apa ni yang tak familiar sangat tu, itu biasanya adalah middleware lah. Contoh macam ni, kalau saya tak install yang ini, saya tak install bahasa ni, saya tak boleh tulis lah apa ni, Nihongo dalam PowerPoint ni. So ini adalah sub daripada ini. Kalau contoh kira apps kan, macam apps untuk Apple, dia tak boleh apps untuk Apple, boleh guna untuk apps dalam Android, macam tu kah? Tak boleh sebab apa ni, dia punya Kikai Gok dia lain. Dia punya machine language dia lain. Apple kod dia lain, Android kod dia lain. So kita kena compile, buat asingan lah. Compile kalau you buat
let's say you buat guna Python, biasa orang guna apa? Java. Let's say you guna Java, you buat satu apps guna Java. Let's say you buat game guna Java, and then bila you nak buat untuk Android, you kena bila nak save tu, nak compile tu, pilih format dia Android. And then you dapat Android punya apps. And then you save lagi sekali, format dia tu compilekan dalam untuk iPhone. So dia akan save buat satu format untuk iPhone. So sebab tu orang guna Java, biasa orang develop apps guna Java supaya dia boleh save pada dua-dua platform. Kalau you guna Swift sahaja, boleh guna dekat iPhone sajalah. Untuk iPhone dia ada language dia Swift. So sebab tu ramai guna Java and Python and C++ lah untuk develop apps ataupun software. Sebab nanti dia boleh convert, bila dia nak save tu, dia boleh save dalam bentuk format untuk platform yang mana. Okay, boleh? Okay, kalau tak ada soalan, kyo no jugyo wa koko made desu. Moshi nanka質問があったら、連絡してください. So, kelas hari ni sampai sini. So, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyalah, sama ada message